Tuan-tuan, kita menghadapi masalah perpecahan umat yang serius, perpecahan politik umat Islam, perpecahan kerana ajaran sesat, perpecahan kerana pemikiran sesat liberal dan plural, dan pertelingkahan aliran agama. Perpecahan politik umat Islam, populasi umat Islam yang 28 juta ini, umat Islam yang 17 juta ini telah berpecah menjadi tiga. Umat Islam terpecah kepada tiga kelompok parti, UMNO, PAS dan PKR. Dari segi ideologi, orang Islam terdiri daripada sekular kebangsaan Islamis dan pendukung sekular demokratik. Ini fakta. So, tuan-tuan fikirkan, 61.3% umat Islam bukan kekuatan sebenar. Mereka terpisah di sudut fikiran, perjuangan, perpaduan, kasih sayang dan lain-lain. Tuan-tuan, ini terasa kita, JAKIM, agensi Islam ni. Bila kita buat satu benda, contoh, mesti ada orang lain kata, ini nak kawal isu naik barang lah. Betul tak? Rugi betul kita bila berbalah-balah. Sedangkan ada benda isu sebenar. Secara strategik ya, macam kisah Kasim Selamat sekarang. Kasim Ahmad. Kasim Selamat. Maknanya tuan-tuan masih sedar. Itu indeks yang saya letak. Kalau masih sedar, dia boleh menyampuk kata-kata saya yang salah. Bila Kasim Ahmad punya cerita, itu kisah benar. Ini adalah orang kata, yalah, ini cubaan untuk menutup isu. Apa untung cakap macam ni? Tuan-tuan, kalau ada ular nak masuk dalam rumah kita, masih kita kata cobaan. Katuk je lah ular tu, betul tak? Lepas tu barulah kita cerita benda lain yang lebih besar. Ya? Di samping ada kelompok yang menyerang kumpulan ni, ada kelompok yang memikirkan tentang membangunkan umat dan sistem. Ada yang berjuang di cyber, ada juga orang yang berjuang melalui ceramah dan bingkil seminar seperti ini. Tapi ada yang sedang merangka perancangan strategi. Agak-agak itu salah. Tapi kenapa mesti kita nak meremehkan orang? Ya, macam isu Kristian. Bila dia padri tu, dia sindir kita, kecam khutbah kita. Itu cerita benar. Ini bukan isu politik. Ini rumah kita. JAKIM punya khutbah, bila dibaling, ya, orang baling rumah kita. Kebetulan rumah kita ni tak tegur sangat, rumah kaca. Kita kata, biarlah cobaan. Sayang tuan-tuan, yang rugi tuan-tuan. Sebab itu 2,800 ni kena bersatu padu, ya. So kita tak nak, ya, isu Islam ni isu serius. Tapi umat Islam sudah berpecah. Maka fikirannya berubah, perjuangannya tak sama, perpaduannya kasih sayang pun dah tak sama masing-masing. Sedangkan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina hawaikum. Kita ni tuan-tuan, ya, bila melihat situasi ini, kita nak rapatkan saf-saf umat Islam. Okey, inilah ajidah-ajidah yang kata musuh Islam akan memecahkan umat Islam. Melalui Al-Arqam, bukanlah bagi nama Al-Arqam orang luar yang bagi, tapi orang-orang ini akan terus, ya, dibiarkan, didukung, disorong, ya. Maka timbullah Al-Arqam, ayah pin Rasul Melayu, ajaran kasih amat anti-hadis, aliran liberalisme dan pluralisme agama Syiah dan lain yang semua hidup di Malaysia ini. Semua dah dikategorikan sebagai sesat. Ya, bukan kafir, ya. Kita tak kata kafir, ya. Tuan-tuan jangan keliru. Ya, kalau kita kata dia kafir, dia jadi cerita lain, ya. Okey, sesat, ya. Kenal ni kan? Al-Arqam. Ni siapa? Ayah Bin. Gelap-gelap pun kenal. Macam pengikut je. Tutup pun kenal juga ni. Okey, tak apa. Ini confirm lah. Tapi dah habis lah ni. Ini dah habis. Tapi saki-baki dia ada, cuma dia tak berani, ya. Kalau tuan-tuan tengoknya, dia pakai tudung apa semua, betul tak, ya? Dia pakai tudung, nampak okey macam orang biasa, macam ustaz, macam pegawai JAKIM juga kan, macam ustazah. Betul tak? Tapi dalam tu sesat, ya. Ya. Ada Rasul, itu ada Tuhan. Ya, Malaysia lengkap. Ada Tuhan Harun, ada Rasul Melayu, lengkap dah. Kiamat je nak kena bagi. Belum ada gempa je Allah Ta'ala ni sayang lagi lah, sebab ada JAKIM Ilim ni kot, Tapi package dah ada dah semua. Ada Rasul Melayu, ya. Ni baru tu ditangkap, dengan masa bulan puasa, ya.
Orang lain puasa dia makan, mengaku Rasul. Apa bunyi cerita? Ini Syiah ya. Tengok, ini cerita sebenarnya. Tengok cara dia solat tu ya. Ada batu ya. Kalau tuan-tuan sembahyang ada batu, jangan saja-saja nak letak batu. Ya. Okay, dia sujud tengok macam mana ya, tak kira, betul tak? Ya, Jaiz pantau Syiah di Selangor. Ini cerita benar tuan-tuan, bukan cerita dongeng-dongeng. Ya. Ada orang kata, ini nak tutup isu. Rugi tuan-tuan ya kalau kita asyik bercakap macam tu ya. Ini kerja kita ya. Okey. Aliran liberalisme dan pluralisme. Contoh di sini ialah sistem Islam. Saya ambil contoh sistem Islam. Ini bukan cerita tutup isu tuan-tuan. Cerita benar. Siapa tak kenal sistem Islam? Orang ni percaya membawa kepercayaan bertentangan dengan Islam. Seperti kepercayaan semua agama adalah sama. Ini namanya pluralisme agama. Mula-mula dia liberal. Lama-lama kemuncaknya dia akan jadi macam tu. Ya, dia buat fake. Fake tu dinamakan fake lintasan agama. Sehingga kahwin ni, kau Islam, kau Kristian, yang maintain dengan you punya agama. Kahwin, boleh, no problem. Kata pengikut ni. Di Indonesia banyak berlaku. Ya, bila dapat anak, tu anak lah nak pilih you nak masuk agama bapa ke? Agama ibu. Itu namanya fake lintasan agama. Termasuklah mereka ini mengkontraksi hukum Islam yang dianggap ketinggalan zaman, ini ciptaan ulama dan sebagainya. Maka timbullah Kasim Selamat dia nak sebut dia. Kasim Ahmad ni. Maka dia kata hadis-hadis ni hanya datang after 300 years, betul? So, apa jaminan yang ini datang daripada Nabi betul-betul? Benda yang datang setelah berapa puluh tahun, dia kata. Dia ikut logik, dia tak logik. So, kena tolak. Ini dia. Yang paling menjadikan tuan-tuan, akhirnya kumpulan ini akan bekerja sama dengan golongan bukan Islam yang melakukan di-Islamisasi dalam negara. So, bila bukan Islam nampak, ada orang lain yang Islamnya tak seperti Islam Jakim, tak seperti Islam Ilim, tak seperti Islam Baka ni. Ya, ada yang lebih lunak. Dia kata, kalau dah aurat ini, rambut tak aurat, aurat yang dikata aurat oleh orang Islam macam yang nampak sekarang ini, bukan aurat. Oh, ini bagus, agama Islam yang bagus macam ni. Ini sesuai dengan agama kita ni. Kalau yang kata agama Islam ni dah sama dengan Kristian, dengan Hindu, Buddha, ini cukup bagus. Ini dari segi perpaduan cukup bagus. Ya. So, orang-orang seperti ini akan dicintai, dikasihi oleh bukan Islam. So, antara yang berfaham seperti ini ialah sistem Islam. Saya ambil contoh sistem Islam, banyak lagi sebenarnya. Okey, ini contoh. Orang besar juga ya. Ini anak Dr. Mahathir Marinah ya. Ini anggota elit SIS, nama dia ya. Okey. Orang ini disokong Aminah Wadud untuk jadi imam ya. Ini tengok. Ini ajaran dia. Dia boleh jadi imam ya untuk lelaki perempuan. Saya masa di Amerika saya belajar di Virginia. Dia di University Virginia, tapi saya bukan di University Virginia. Ya, macam ni lah. Kalau di Amerika tu dia ada Islam yang pelik-pelik, Nation Islam ya, macam Farhan ya, itu Nation of Islam, tapi Muhammad Ali bukan. Ya. Okey. So ini adalah aliran-aliran tu. Antara kesilapan besarnya ialah bila UIA bawa dia ngajar di UIA. Maka bila dia buat geng usrah dia, istilah kita usrah ya, tarbiyah dia, maka lahirlah kumpulan sistem Islam sampai sekarang tak boleh dibunuh. Makin berkembang. Ya. Sehingga grup inilah yang hari itu buat seminar pemikiran Kasim Ahmad di Putrajaya, di Yayasan Perdana, di mana Tun menjadi perasmi. So inilah grup-grup dia. Okey. Bila Ayah Pin ini, saya buat kajian tuan-tuan ya. Ini kajian saya ya. Sebahagian yang saya tulis ini ada dalam PhD saya. Ada di UKM. Ya. PhD saya ya, ada cerita benda-benda macam ni ya. Adalah disimpan tesis tu, akan jadi rujukan untuk generasi 20-30 tahun akan datang. Baru cerita ini ada asbabun nuzul dia. So mereka bila kita bertindak menghancurkan Ayah Pin apa dia kata? Malaysia government must take a brave and principled stand to respect freedom of religion. Kita pula yang dia anggap tidak demokratik, tak tahu Islam dan sebagainya. Ya, sebab kononnya kita tidak tahu apa yang dikatakan freedom of religion ini. Ya, ini saya tak sempat nak bacakan
ya, kenyataan dia. Ya, tuan-tuan boleh baca sendiri. So ini kajian saya ya, data-data 2005, sekarang 2013. So dari segi susul galur perjuangan mereka ini, ya ada, ya bukan tak ada. Kita ada bukti. Menghalang pelaksanaan hukum syariah. Ya, officers cannot be seen as Islamic. Jadi sebab itu mereka akan menghapuskan segala undang-undang yang berkaitan dengan moral ini. Kalau ya pokok ini berjaya. Tuan-tuan, ya, ada dah nada-nada ya, di kalangan ustaz pun yang dah terpengaruh. Dia kata cegah maksiat itu tidak syar'i, sebab mencari maksiat tersembunyi. Kononnya. Ada dah ustaz-ustaz ni. Cuba tengok ya, orang yang menghentam JAKIM apabila kita ambil tindakan kepada Asim Ahmad dan kita isytiharkan Asim Ahmad ni membawa benda-benda yang sesat. Tulisan-tulisan yang menghentam JAKIM. Cuba tengok. Inilah